Baik. Jadi kalau seorang itu bila mana sampai di akhirat kelak tidak ada amalan, walaupun dia dapat masuk ke dalam syurga, maka hakikatnya dia adalah seorang yang gagal dan juga orang dia muflis. Jadi muflis di sini dengan makna dia tidak dapat membeli kedudukan atau tempat yang tinggi di dalam syurga. Mana muflis di sini? Jadi dalam bab ni, sebab muflis ni dia ada banyak makna. Kan ada orang dipanggil muflis harta, ada juga orang panggil muflis wang ringgit, ada juga orang panggil muflis amal. Yang dimaksudkan di sini ialah muflis pada amalan. Sebab itu ada satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dan juga Imam Tirmizi di dalam Jami'-nya, dan dengan sanad yang muttasil sampai kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah kata, "Ya ashabi, atadruna manil muflisu?" Dia kata, "Wahai para sahabat-sahabatku, apakah kamu tahu siapakah orang yang muflis itu?" Qalu, sahabat berkata, "Al-muflisu fina man la mata'a wa la dirama." Orang yang muflis pada kenampakan kami itu ialah orang yang tidak ada harta benda, atau bagi muflis harta, wala dirama, dan juga tidak ada wang ringgit. Itu bagi muflis wang ringgit. Dan itu sahabat kata. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda pada menerangkan hakikat makna muflis. Nabi kata, "Al-muflisu min ummati man yati yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin." Dia kata orang yang muflis daripada kalangan umatku itu ialah mereka yang datang menemui Allah pada hari kiamat kelak. Dia bawa semayangnya, dia bawa puasanya, dia bawa zakatnya, dia bawa haji umrahnya. Tetapi dalam masa yang sama kan, waqad safaka damaza, dia pernah menumpahkan darah orang lain. Waqad fahaza, dia pernah menuduh, memfitnah seorang yang lain. Wa syatamahaza, dan juga dia pernah mencaci, mencerca seorang yang lain. Wa akhadha malaza, dan juga dia pernah mengambil harta orang lain. Tiba-tiba orang panggil dia akhirat kelak, lalu diambilkan, dia diberikan, orang panggil amalan-amalan dia itu kepada orang yang dia fitnah tadi. Dia ambil amalannya ini diberikan kepada orang yang dia tuduh maki tadi. Dia ambilkan amalan pahala amalannya ini diberikan kepada orang yang dia mengambil harta kawan itu. Sehingga mana? Sehingga habislah amalannya, sedangkan hak-hak orang itu belum lagi selesai. Maka Nabi kita sebut, "Summa ukhiza min khatayahu fa'utiya lahu." Kemudian diambilkan kesalahan-kesalahan dosa orang ini, diberikan kepadanya, diberikan kepadanya sampailah habis. Akhir sekali, faturiha finnar, maka dia dicampakkan ke dalam neraka Allah. Inilah hakikat muflis. Kan hakikat muflis, kita duduk ke orang, kita bagi pahala ke orang. Lepas tu bila habis pahala kita pula,
diambil dosanya, diberikan kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Gitu juga kita mencaci, mencela, mengumpat orang lain, diambil pahala kebajikan kita, diberikan kepada orang itu. Bila habis pahala kita, diambilkan dosanya, diberikan pula kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Ini hakikat muflis. Tapi yang kita bincang di sini, muflis di sini dengan mana? Man la yashtari manzilatan rafi'ah fil jannah, iaitu orang yang tidak mampu nak membeli kedudukan yang tinggi di dalam syurga. Sebab apa? Nak beli kedudukan yang tinggi dalam syurga dengan amalan, tapi dia tidak ada amal. Bila tidak ada amal, seolah macam tak ada duit untuk nak beli tempat di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud muflis di sini. Baik. Lalu tengok dia kata kerana barang telah berkata Hasan. Hasan di situ ialah Hasan al-Basri. Hasan di situ bukan Sayyidina Hasan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak Sayyidina Ali dan juga Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhumah. Dan Hasan di sini tetap kena buat catatan. Hasan di sini ialah Hasan al-Basri min kibarit tabi'in. Iaitu ulama tabi'in berkata apa? Firman Allah Ta'ala pada hari kiamat, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Hadis itu berbunyi begini: udkhulul jannata bi rahmati wa qatasamuha ala qadri a'malikum. Itu lafaz hadisnya kan. Maksudnya tengok, masuk oleh kamu akan syurga dengan rahmatku, dan berbahagi oleh kamu akan syurga dengan qadar segala amal kamu. Tu faham tak kata berbahagi? Berbahagi itu maksudnya kedudukan ataupun bilik-bilik di dalam syurga itu atas qadar amalan. Siapa yang amalnya banyak, maka dia duduk dalam bilik yang hebat, kan? Bilik yang hebat, kelas yang baik. Telah tersebut tadi, mungkin dia duduk dalam 3 bintang, 4 bintang kalau kita buat hotel lah. Tapi syurga bukan macam hotel, lebih jauh lagi hebat, kan, dari 5 bintang. Tapi kita buat gambaran macam tu bagi nak bagi nampak saja. Siapa yang duit banyak, dia boleh sewa bilik yang mewah, boleh duduk bilik yang selesa. Contohnya seperti bilik yang kita duduk sehari semalam RM1,000. Orang hantar makanan main di dalam bilik, kita tak ada turun dah pergi ke tempat makan dan sebagainya, kan? Orang main tak dapat makanan dalam bilik, kejap masa nak makan main tak makan, terlintas nak makan main tak makan. Itu ya, sebab bilik itu kita sewa main, sebab kita ada modal banyak, iaitu duit banyak contohnya. Maka demikianlah semua orang boleh dapat masuk syurga kalau ada iman. Tetapi pembahagian tentang bilik atau kelas syurga itu bergantung di atas amalan. Siapa yang amalnya banyak, maka dia duduk dalam bilik yang elok. Siapa yang paling banyak sekali, tak ada selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Rasulullah ni duduk dalam syurga yang paling tinggi, syurga Firdaus, Jannatul Firdaus. Syurga yang paling tinggi, yang paling mewah sekali, Jannatul Firdaus. Sebab amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu teramat banyak. Kita begitulah.
Kalau kita nak duduk dalam syurga di akhirat kelak, nak duduk dengan keadaan selesa, senang, maka perbanyakkanlah amalan di dunia ini. Amal-amal soleh, amal-amal kebajikan. Contoh seperti ini, kita nak duduk dalam rumah yang luas, yang lapang, yang selesa, maka kita kena banyak modal, kan? Kena banyak modal, kena buat rumah tu harganya 300-400 ribu. Kalau dekat 100 ribu, lihatlah duduk kan. Kalau setakat 50 ribu, kecil ya. Begitulah. Kalau setakat 100 ribu, 200 ribu, 400 ribu, 500 ribu, setengah juta, boleh gagal. Tapi kalau nak lagi luas lagi, selesa lagi, kena harganya juta-juta lah. Maka demikianlah juga kalau kita nak selesa di akhirat kelak dengan amalan kita masuk syurga, perbanyakkan amalan-amalan kita di dunia ini dengan amal-amal soleh. Baik, selesai. Sambungan daripada nasihat Imam Ghazali yang kita baca telah lepas itu. Baik, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan limpah kurnia Allah, curahan rahmat Allah. Itu hakikat. Pada kita masuk syurga dengan amalan ini, itu tilik pada syariat, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadat kita ini itu menjadikan satu adat bagi Allah, kebiasaan bagi Allah. Siapa nak keselesaan di dalam syurga di akhirat kelak, maka dia dapat tidak, dia kena penat-penat, berletih-letih dan juga balap di dunia ini dengan banyak mengerjakan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu betullah pepatah kita ada mengatakan, berpenat-penat dahulu kan, senang kemudian susah dulu, senang kemudian. Di dunia ini kita kena bersusah payah melakukan amal ibadat untuk kesenangan kita di akhirat. Jangan kita juga lah pada masa muda kita buat kerja susah payah untuk kesenangan pada masa tua, dan pada masa kita tua gitulah. Habis. Baik, kita tengok lagi nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia kata, hai anakku, barang tiada engkau amal, tiada dapat engkau akan pahalanya, pahala amal. Baik, apa tajuk nasihat ini? Tajuk nasihat ini beginilah, kita letak tajuk. Maknanya kalau kamu nak upah, kamu kena buat kerja. Kalau kamu tak buat kerja, kamu tak dapat upah. Itulah kita guna bahasa mudah gitu. Jadi Imam Ghazali kata apa? Barang tiada engkau amal, maknanya apa? Selama mana engkau tidak berbuat amal, maka selama itulah tiada dapat engkau akan pahalanya, pahala amal. Selagi, boleh juga kita guna bahasa barang tidak, selama, yakni selagi engkau tidak bekerja, berbuat amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selagi itulah engkau tak akan dapat ganjaran pahala, balasan daripadanya. Kenapa? Itulah bahasa kita kata, kalau engkau buat kerja, engkau dapat gaji. Jadi engkau tak akan dapat gaji kalau engkau tidak bekerja. Kalau engkau nak upah, buatlah kerja, maka dapatlah upah. Selagi mana engkau tak bekerja, maka selagi itulah engkau tidak akan dapat upah. Sebab apa? Sebab ini menjadi adat
dipanggil kebiasaan. Allah Subhanahu wa taala dia akan memberi balasan pahala ke atas amalan yang kita lakukan. Itu kan, dia akan bagi balasan pahala di atas amalan yang kita lakukan. Tengok, balasan dia ikut jenis amal. Kalau amal baik, maka dia balas baik. Kalau amal itu tidak baik, maka dia balas dengan tidak baik. Ayat yang kita dah baca selalu, iaitu apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ayat itu yang menunjuk adanya balasan yang baik dan juga adanya balasan yang tidak baik. Mana? La ma kasabat, bagi seorang itu apa yang dia usaha yang baik. Lam lil manfaah. Kalau seorang itu usaha buat benda yang baik, maka dia dapat balasan yang baik. Wa 'alaiha 'ala lil madarrah, dan mudarat kepada seorang itu kalau dia usaha yang tidak baik. Kalau dia usaha buat benda yang baik, dibalas baik. Kalau dia usaha benda yang tidak baik, maka dibalas dengan tak baik. Itu ayat menunjuk wujudnya jaza. Al-jaza bimuqabalatil amal. Maknanya balasan itu mengikut amal. Kalau amal baik, maka dibalas baik. Kalau amal jahat, dibalas jahat. Itu di situ. Itu adat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi kalau kita nak balasan syurga, masuk dalam syurga, apa dia? Kena beramal. Itu maksud Imam Ghazali. Kalau mu nak masuk dalam syurga, maka tak dapat tidak kamu kena beramal dengan amal soleh, amal yang baik. Tapi kalau kamu buat amal yang tidak baik, amal maksiat, dosa, maka balasannya di akhirat neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Itu satu maksud yang disebutkan sini. Selama mana seorang itu tidak mengerjakan amal, maka selama itu dia tidak akan dapat apa-apa balasan. Bila dia buat amal, insya-Allah ada harapan dapat balasan. Kalau amal baik, maka dapat balasan yang baik. Baik, cuba kita tengok satu hikayat ini. Hikayat ini patut kita ambil pengajaran dan juga kita akan dapat belajar benda yang banyak di sini. Tengok, di hikayat pada Bani Israel, maknanya hikayat ada seorang laki-laki kan daripada kalangan Bani Israel. Jadi Bani Israel ni maksudnya siapa? Maksudnya ialah anak cucu cicit Nabi Allah Ya'qub. Ada ingat bila kita sebut Bani Israel, maksudnya ialah kenal kepada anak cucu cicit Bani Nabi Ya'qub alaihissalam atau Bani Israel. Mai belah Nabi Musa atau Nabi Musa itu semua buat Bani Israel kan. Gitu. Baik. Jadi di zaman dahulu dia kata apa? Ada seorang laki-laki buat ibadat ia akan Allah Ta'ala 70 tahun kan. Maka meminta dia seorang laki-laki itu, dia minta akan Allah Ta'ala, minta apa? Minta bahawa dijadikan dia serta malaikat. Baik, tapi pendek cakapnya gini. Ada seorang laki-laki daripada kalangan umat Bani Israel
dia ni berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun. Lepas itu dia minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Taala jadikan dia ini tergolong dalam kalangan para malaikat. Apa maksud yang tuan faham kalangan para malaikat? Maksudnya kan malaikat ini kerja mereka tak ada kerja lainnya, kerja mereka hanya buat ibadat kepada Tuhan saja. Sebagaimana kita tengok dalam peristiwa Isra Mi'raj kan, Nabi kita tengok waktu ketika Nabi kita Mi'raj naik di langit, Nabi kita tengok ada malaikat yang berdiri saja, ada malaikat yang rokok saja, ada yang sujud saja, ada yang ucap tasbih saja. Itu kerja malaikat kan. La yafturun, mereka ni tak ada rasa jemu, tak ada rasa letih, tak ada rasa penat nak buat ibadat. Dia ucap tasbih kepada Allah, yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Mereka mengucap tasbih kepada Allah siang malam tanpa jemu, tanpa letih, tanpa penat. Jadi laki-laki ni dia minta dekat Tuhan, ya Allah jadikanlah aku ni serupa malaikat. Pada pihak apa? Yakni pada pihak aku juga tak mau rasa jemu dan juga tak mau rasa letih nak buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nak baca kena tak nampak. Baik, kita sambung lagi. Walau tak nampak pun insya-Allah boleh ingat. Terima kasih. Tak ini apa? Tengok tempat berhenti kita berhenti insya-Allah. Tuan-tuan dengarlah. Lepas itu bila dia minta doa gitu, maka Allah Subhanahu wa taala itu sami'ud doa, dia sangat mendengar permintaan hamba-Nya. Lalu malaikat perintah Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan satu malaikat pergi kepada laki-laki ini dan berkata kepada laki-laki itu. Jangan kata, maka menyuruh Allah Taala kepadanya, kepada seorang laki-laki tadi, seorang malaikat mengkhabari ya malaikat akan dia, akan seorang laki-laki daripada Bani Israel itu, bahwasanya serta demikian ibadat itu tiada patut dengan dia syurga. Jadi Allah Ta'ala perintahkan satu malaikat. Tuhan kata, malaikat engkau pergi kepada laki-laki ini kan, dan engkau beritahu kepada dia, kata ibadat engkau yang kau buat 70 tahun tu belum lagi layak mustahak untuk nak masuk syurga aku. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tengok 70 tahun buat ibadat. Tuhan kata ibadat engkau itu selama 70 tahun tu belum lagi layak engkau itu masuk ke dalam syurga aku. Allah, bagaimana kalau seorang itu tak buat ibadat langsung? Ni yang buat ibadat 70 tahun dah ni belum lagi layak, belum lagi layak masuk dalam syurga. Bagaimana kalau seorang itu tak buat ibadat langsung? Jangan kita cerita tadi kan, semata-mata beriman dengan Allah tapi tidak beramal dengan amal soleh. Bagaimana? Fikirkan. Baik, bila malaikat ni bagi tahu kepada laki-laki itu, maka apa kata laki-laki itu? Alhamdulillah. Baik. Dia kata apa? Maka tak kala sampai akal dia, yakni bila malaikat itu telah menyampaikan khabar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada laki-laki tadi. Mana malaikat tu khabar kat dia, wahai laki-laki,
Allah Subhanahu wa taala suruh aku sampaikan kepada engkau begini, bahawa ibadat yang kau buat selama 70 tahun tu belum lagi layak engkau masuk syurga Tuhan. Maka apa kata laki-laki ni? Berkata Abid, berkata orang yang berbuat ibadat tadi, bermula kami dijadikan kami bagi ibadat, maka seyogia bagi kami bahawa kami ibadat akan dia, akan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya aku ni hamba Allah, aku diperintah, dijadikan oleh Allah dan diperintah oleh Allah Ta'ala berbuat ibadat. Bukannya aku ini diperintah untuk nak membeli ataupun orang panggil minta nak masuk syurga. Itu bahasanya. Apa kata kita? Baik, sekali lagi kita tengok, kita buat kesimpulan. Ni nampak dah kepening tadi suruh buat amal ni. Macam mana pula? Baik. Maka tak kala kembali malaikat sembah ia, Tuhanku, engkaulah yang terlebih mengetahui dengan barang yang berkata hamba engkau. Maka firman Allah Ta'ala, tiba-tiba ia, yang hamba tadi, tiada berpaling ia daripada ibadat akan kami. Apa maksud? Maksudnya lepas pada malaikat tu balik, hamba ni terus sambung buat ibadat dia balik. Itu maksud tiada berpaling ia daripada ibadat akan kami. Bila malaikat tu sampai dekat dia dan malaikat bagi tahu apa yang Tuhan suruh kata, maka dia jawab, kami dicipta oleh Allah untuk ibadat. Jadi kami ni berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu malaikat pun, waktu malaikat pulang balik itulah dia ni terus sambung buat ibadat balik. Itu maksud tiada berpaling ia daripada ibadat akan kami. Maka kami serta karam, tengok, serta kemurahan dan ihsan berbuat baik, tiada berpaling kami daripadanya, daripada hamba tadi. Bila hamba itu tak berpaling daripada kami, kami juga tidak berpaling daripada dia. Yani hamba, maka Allah juga berhadap kepada hamba itu dengan rahmatnya. Faham tak? Di situ. Jadi maksudnya orang yang sentiasa berbuat kebaikan itu, dia adalah orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan rahmat Allah. Itu ayat yang kita baca dahulu. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik, berbuat ihsan, berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Tuhan kata pada malaikat, naik saksi olehmu, hai malaikatku, bahawa aku sungguh telah aku ampun baginya, yakni bagi laki-laki tadi. Baik tuan-tuan, puan-puan, bagaimana kita nak memahami hikayat ini? Kita ambil ayat Quran bahasa yang mudah. Kita guna bahasa yang mudah untuk nak memahami begini. Jadi di zaman dahulu, iaitu pada masa Bani Israel, ada seorang lelaki dan dia berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama 70 tahun. Kemudian dia minta doa kepada Allah agar supaya Allah Ta'ala jadikan dia ini seperti malaikat. Maksudnya apa? Kalau malaikat itu mereka berbuat ibadat kepada Allah, tak pernah jemu, tak pernah letih, tak pernah lesu, maka laki-laki ini juga minta begitu. Ya Allah, jadikanlah aku beribadat kepadamu seperti mana ibadatnya para malaikatmu. Mereka tak pernah jemu berbuat ibadat. Malaikat-malaikat tak pernah jemu mengucap tasbih siang malam pagi petang. Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Mereka mengucap tasbih kepada Allah siang malam,
tidak jemu-jemu, tak letih, tak rasa penat, letih, lelah dan sebagainya. Jadi dia nak lagu tu agar begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala dengar doanya tersebut, lalu Tuhan perintahkan satu malaikat pergi kepada hamba ini atau laki-laki ini dan berkata, apa kata? Tengok selagi. Lalu malaikat ni pun mendengar perintah Allah, dia pergi kepada laki-laki ini. Bila sampai dekat laki-laki itu, dia kata, wahai laki-laki, wahai abid, aku nak sampaikan kepada engkau apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada aku. Iaitu apa? Allah Ta'ala kata, ibadat yang kau buat selama 70 tahun itu belum lagi layak dan mustahak masuk ke dalam syurga aku. Bila dengar begitu, maka hamba ni kata apa? Dia kata, aku buat ibadat kepada Allah bukan aku nak syurga, tapi aku buat ibadat kepada Allah kerana aku dijadikan oleh Allah, dicipta oleh Allah untuk buat ibadat. Faham tak? Bukan aku buat ibadat kerana aku nak syurga atau takut neraka, tapi aku ni buat ibadat kerana aku ni dicipta, dijadi oleh Allah untuk ibadat. Berdasarkan pada ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan? Buat ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Sengam malaikat ni. Lalu malaikat ni pun pulang menemui Allah. Ketika pulang tu, hamba ni terus buat ibadat lagi. Itu kita ambil pengajaran bahawa dia buat ibadat kerana Allah sungguh. Kalau kita buat macam ni, kita berkhidmat kepada seorang bos. Contohnya, kita bekerja di bawah satu syarikat, berkhidmat di bawah satu syarikat selama berapa? Kita katalah 30 tahun atau 40 tahun kita mengabdikan diri kepada bos kita, berkhidmat kat dia, bekerja. Sampai cukup 30 tahun atau 40 tahun, bos kata apa? Khidmat hang dekat aku tu selama 40 tahun belum lagi layak engkau itu dekat atau jadi orang kananku, contohnya lah. Kita rasa lah ke mana? Lemah semangat. Lepas-lepas tu kata, aku tak mau dah kerja dengan dia. 40 tahun kerja, dia tak pandang kerja aku, dia tak pandang jasa aku. Lepas ni aku tak mau dah kerja dengan dia. Itu kita. Tetapi hamba ini, walaupun dia sampai berita gitu, 70 tahun engkau beramal ibadat kepada Allah ni, Tuhan tak pandang pun ibadat engkau. Tuhan kata tak layak lagi ibadat engkau tu untuk masuk syurga. Lepas tu malaikat pun balik, dia terus buat ibadat juga. Nampak tak? Dia kata, Allah dah, Tuhan tak pandang aku, aku tak mau dah buat ibadat. Dia tak kata gitu, tapi dia terus juga berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab terus itulah, kan, keikhlasan dia itulah Allah Ta'ala pandang balik, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi keampunan kepada dia dan juga jadikan dia itu salah seorang daripada penghuni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tuan-tuan, kan? Dan daripada cerita ini juga ulama membahagikan orang yang berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala itu kepada beberapa kategori. Tengok, ada orang yang berbuat ibadat kepada Allah kerana dia nak sesuatu balasan daripada Allah. Contoh, dia buat ibadat kerana dia nak kepada pahala atau kepada syurga atau takut api neraka, kan? Maka orang ini disebut oleh ulama, dia panggil kal wujara. Mereka itu diumpamakan seperti orang-orang yang meminta upah di atas kerja
kerja buat mereka. Al-ujara, mana al-ajir. Al-ujara, orang-orang yang minta upah, gaji di atas kerja buat mereka. Lagu mana? Ini kalau diberi upah, maka dia buat kerja. Tapi kalau tidak diberi upah, tak diberi gaji, maka mereka tak buat kerja. Itu satu tahap manusia di dalam berbuat amal ibadat kepada Allah. Ya Allah, aku dah buat ibadat, dah bagi pahala kat aku. Kalau engkau tak bagi pahala kat aku tak mau buat ibadat. Orang ini pada pandangan ulama sufi, dia panggil al-ajirisu, dia panggil peminta upah yang jahat perangai dan juga adab dengan Tuhan. Tu nak tahu, tengok kita ni duduk tang mana. Adakah kita begitu? Baik, itu tahap yang paling rendah. Tahap yang pertengahan ini tinggi sikit. Dia kata apa? Aku buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kerana aku nak pahala, bukan kerana aku nak nikmat-nikmat dalam syurga, dan juga bukan kerana aku takut kepada api neraka. Tetapi aku buat ibadat kepada Allah kerana cinta dan rindu ingin menemui Allah Ta'ala. Ini golongan yang kedua. Dia panggil golongan muhibbun, para pecinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dihikayatkan perkataan Rabi'ah bintu Ismail Al-Adawiyah. Rabi'ah ni dia mempanggil perempuan negeri Basriyah. Al-Adawiyah tu bangsa keluarganya. Dia Al-Abidah, dia seorang yang tekun berbuat ibadat kepada Allah. Ketika ditanya oleh Sufyan Ats-Tsauri tentang ibadatnya, lalu dia kata apa? Ma'abbadtuhu khaufan min narihi wala tama'an fi jannatihi wa inna ma'abbadtuhu likaunihi ahlal lisadika. Aku berbuat ibadat kepada Tuhanku bukan kerana aku takut kepada nerakanya. Aku juga bukan buat ibadat kepada Tuhanku kerana aku tamak nak masuk syurganya. Tapi aku buat ibadat kepada Tuhanku kerana Tuhanku itu memang layak dan sepatut dibuat ibadat. Ada riwayat kata li orang panggil hubban lahu wa syauqan ila liqa'ih. Aku buat ibadat pada Tuhanku ni kerana aku cinta kepada Allah, atau kerana aku rindu ingin menemui Allah, berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tahap yang kedua. Dia tak pandang tu. Maka orang yang beribadat macam kata 70 tahun ni, dia kata aku buat ibadat ni duduk tahap tu. Di situ kan? Tak. Dia duduk satu tahap yang lebih tinggi lagi, iaitu mana? Orang yang berbuat ibadat kepada Allah bukan kerana itu, tapi kerana semata-mata menjunjung perintah Allah. Dia panggil imtisal li amrillah, menjunjung perintah Allah. Ini dia buat ni kerana dia menjunjung perintah Allah. Sebab tu bila malaikat kata dekat dia, ibadat engkau selama 70 tahun itu tak layak lagi untuk memasuki syurga Allah. Tapi dia terus juga buat ibadat kerana aku dicipta oleh Allah untuk buat ibadat. Jadi aku buat ibadat kerana menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerana nak masuk syurga. Faham tak? Bukan kerana takut pergi neraka. Ini tahap level yang paling tinggi di dalam berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat sekalian, orang yang berbuat ibadat kerana menjunjung perintah Allah, dia tak ada masa, dia tak ada waktu, dia terus buat sibuk dia dengan Tuhan. Kita yang buat ibadat ni ada masa.
Bila masuk waktu semayang baru nak semayang. Kalau tak masuk waktu semayang, kita tak semayang. Masuk semayang kalau kita nak berzikir, kalau tak semayang tak berzikir, duk berdikir. Gitu hanya gitu. Tapi orang yang sibuk dengan Allah, dia sebagai hamba Allah, dia tak kira berzikir bukan nanti masa semayang. Bawa kereta boleh berzikir, jalan kaki boleh berzikir, waktu ketika tidur boleh berzikir, waktu ketika duduk boleh berzikir, duduk dalam keadaan apa pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tak sana. Bila malaikat pergi saja, dia terus sambung buat ibadat dia kepada Tuhan. Kan? Allah. Itulah kesimpulannya, nak dapat balasan daripada Allah mesti kena buat kerja. Kan? Itulah bahasa apa pun. Betul lah pepatah kita pada sebut, nak upah, nak dapat hasil, maka kita kena bercucuk tanam. Jangan orang contoh, nak dapat duit padi, kena tanam padi. Kalau tak tanam padi, tak dapat duit padi dan juga tak dapat subsidi. Kan? Itu. Atau pepatah bahasa Sufi menyebut, man zara'a hasada. Man zara'a hasada. Maksudnya, siapa yang bercucuk tanam, maka dia akan mengetam atau dia akan menuaikan tanamannya itu, lalu dia dapat hasilnya. Gitulah. Siapa yang bercucuk tanam, dia tanam padi, maka dia akan tuai padi dan akan dapat hasil daripada padi itu. Itu maksudnya. Kesimpulan. Jadi ala kulli hal, nasihat Imam Ghazali kepada kita kesemua iaitu beramallah, perbanyakkan amal dan juga ikhlaskan amal kita semata-mata menjunjung perintah Allah. Habis, selesai. Baik. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, situ dulu. Hisab oleh kamu akan diri kamu dahulu, bahawa dihisab akan kamu, dan timbang oleh kamu dahulu, bahawa ditimbang akan kamu. Nanti kita sambung insya-Allah pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Habis. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فردده إلينا عند حاجتنا إليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد